Jadi bagi membincangkan tentang pilihan raya umum PRU ke-15 dan desakan sesetengah pihak untuk mempercepatkan PRU 15, sudah bersedia bersama saya ketika ini Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis politik Universiti Malaya. Terima kasih Prof sudi bersama saya dalam Buletin Awani jam ini. Pertama sekali, pandangan Prof mengenai hasrat atau desakan sesetengah pihak supaya PRU 15 dipercepatkan, diawalkan. Okey, hasrat untuk mengadakan PRU awal itu bergantung kepada perspektif sesebuah blok parti politik itu sendiri. Bagi parti politik yang tidak bersedia ataupun kurang yakin mereka akan menang, sudah pasti mereka akan memberikan pelbagai alasan dan justifikasi. Misalnya sebelum PRN Negeri Johor misalnya, terdapat pelbagai desakan untuk menyatakan tidak ada keperluan untuk PRN Negeri Johor dengan pelbagai alasan dan sebagainya. Namun apabila diadakan PRN Negeri Johor oleh pihak parti yang memutuskannya, kita dapati selepas PRN Johor, kita lihat satu kemenangan parti yang mendesak supaya PRN Negeri Johor itu diadakan. Yang kedua kita lihat FDI, Foreign Direct Investment di Negeri Johor itu berlipat kali ganda. Jadi ini bermakna dengan adanya FDI itu menunjukkan bahawa terdapatnya keyakinan di dalam pelabur untuk melakukan pelaburan di negeri itu sebab dia yakin berlakunya kestabilan politik. Begitu juga dalam konteks politik. Tadi saya kata sudah pasti parti yang berasa mereka mempunyai kelebihan, mereka yakin mereka boleh menang, akan bergerak akan PRU diadakan. Jika tidak diadakan bahawa keputusan pilihan raya tidak akan memihak kepada mereka jika diadakan pada tahun harapan misalnya, diadakan pada bulan Jun ataupun Julai tahun depan misalnya. Ini bergantung kepada parti mana yang dilihat dan kumpulan mana yang menggesa pilihan raya itu ditangguh ataupun disegerakan. Semuanya berdasarkan perspektif dari segi kemampuan parti itu sendiri. Mereka bersedia untuk menghadapi pilihan raya itu untuk diadakan. Jika mereka tak yakin misalnya PRU itu memihak kepada mereka, sudah pasti mereka mahu pilihan raya itu kalau boleh diadakan sampai penghujung tahun depan atau bulan 8, bulan Julai tahun hadapan. Jadi ini bergantung kepada persediaan parti masing-masing untuk menghadapi pilihan raya. Sejauh mana keyakinan mereka untuk menang pada pilihan raya itu terletak kepada sikap dan pilihan mereka dalam membuat keputusan untuk mengadakan pilihan raya itu sendiri. Ya Prof, itu kehendak parti, tapi bagaimana pula dengan kehendak rakyat? Bagaimana dengan pandangan PAS yang kita dengarkan tadi bahawa rakyat katanya tidak mengharapkan PRU diadakan dalam masa terdekat. Pandangan Prof bagaimana? Ya. Rakyat, secara keseluruhannya, saya kira sentimen rakyat memang mereka tidak mahu mengadakan pilihan raya tetapi mereka mahu kestabilan politik. Bagaimana untuk mendapat kestabilan politik itu ialah mahu tidak mahu ialah melalui pilihan raya. Ini untuk memastikan bahawa kewujudan kerajaan yang akan dibentuk adalah merupakan mandat daripada pilihan rakyat. Jadi mereka perlu mendapatkan kerajaan yang dipilih daripada rakyat, bukan daripada kerajaan yang telah parti-parti yang telah melompat dan sebagainya. Jadi ini sebahagian daripada proses demokrasi dan sebahagian daripada proses yang perlu dilalui. Lama-kelamaan ataupun mahu tak mahu bahawa pilihan raya itu perlu diadakan. Cuma masa bila akan nak diadakan. Dan perlu diingat, sekiranya mengadakan pilihan raya diawalkan, pilihan raya umum itu diawalnya, saya kira banyak lagi dasar yang boleh dibuat untuk memastikan untuk berdepan dengan suasana ekonomi tidak menentu. Dan diyakini pada tahun depan suasana ekonomi semakin teruk. Inflasi semakin tinggi. Jadi inilah yang dibimbingi, jika tidak ada dasar yang kuat, dasar yang jelas, maka memang memerlukan satu dasar yang lebih teguh. Misalnya kenaikan harga roti. Bagaimana kenaikan harga roti itu masih berlaku walaupun ada alasan mengatakan untuk fokus kepada isu ekonomi. Lagi harga roti itu, harga barang itu naik, tapi atas nama untuk fokus kepada ekonomi, saya kira ini sudah pasti situasi yang agak gagal untuk ditenangi. Jadi perkara inilah perlu dipertimbangkan supaya adanya berlaku daripada mandat rakyat, pilihan rakyat daripada wakil rakyat yang tidak melompat, mandat rakyat yang sah itu dapat dikembalikan
supaya ia dapat mencapai proses demokrasi itu sendiri. Okey, Prof tadi ada sebut tentang kestabilan politik dan kalau kita nak lihat pada masa yang sama, cadangan yang disuarakan Bersih baru-baru ini bahawa ada keperluan untuk mewujudkan satu parlimen berpenggal tetap supaya parlimen atau sidang parlimen ke-14 ketika ini bersidang sehinggalah ke Julai tahun depan dan juga untuk supaya Perdana Menteri berkhidmat sehinggalah ke hujung penggal dan ada satu tarikh pilihan raya yang tetap. Pandangan Prof cadangan ini? Okey, untuk mengadakan pilihan raya tetap itu ialah perlu memang satu cadangan yang sangat baik. Sebab sekarang ni rakyat selalu ingat bilakah pilihan raya umum diadakan. Kadang-kadang diadakan secara mengejut. Kadang-kadang ditangguhkan sehingga tarikh yang berubah seperti 2018. Cara yang terbaik ialah kita perlu mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong tarikh yang keharapan. Misalnya tarikh harapan yang disetujui oleh Yang di-Pertuan Agong khususnya untuk 6 bulan sebelum pilihan raya umum itu diadakan misalnya. Jadi dengan cara ini, rakyat tidak tertunggu, pihak pelbagai agensi yang terlibat dalam pilihan raya pula tidak ternanti-nanti. Ini penting untuk memastikan persaingan yang lebih adil. Kita tidak mahu bila satu sampai ketika diadakan mesyuarat kabinet dan kemudian diumumkan selepas itu parlimen bubar. Jadi ramai orang tidak berapa bersedia menghadapi PRU itu sendiri. Dan kita lihat ada parti politik mahukan elemen kejutan itu dibuat untuk memastikan kemenangan di pihak mereka. Jadi kita perlu padang yang sama rata melalui pengumuman yang lebih awal. 6 bulan lebih dulu supaya sama-sama bersedia. Supaya kita dapat menyediakan padang yang sama rata untuk memastikan semua pihak parti yang bertanding baik daripada parti-parti ataupun individu calon bebas atau parti-parti politik yang lain tahu tarikh dan senang mereka menyusun jadual untuk kempen, jadual untuk mereka membentuk satu manifesto yang lebih baik lagi. Jika terus tidak diumumkan sehingga saat akhir pengumuman tersebut, ia menyebabkan ketidakbersediaan. Bukan saja daripada rakyat, bukan saja daripada agensi-agensi terlibat, tapi juga parti-parti politik, khususnya parti politik pihak lawan. Ini sudah pasti perlu dilakukan sama ada mahu atau tidak mahu, lambat atau cepat perkara ini perlu dibuat kerana itu merupakan cadangan yang baik untuk memastikan proses demokrasi itu dapat dijalankan dengan lebih lancar dan stabil. Banyak lagi yang kita nak bincangkan tapi itu saja masa yang kita ada. Terima kasih. Itu tadi Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis politik Universiti Malaya, mengulas mengenai cadangan untuk PRU 15 dipercepatkan.